Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bincangkan soalan nombor 3A, Kertas MRSM tahun 2018. Soalan dia ini. Dia suruh namakan tumbuhan yang dominan di zon K dan zon L. Kita lihat kat situ zon K dan zon L. Jadi kat zon K, tumbuhan yang dominan kat situ adalah tumbuhan Avicennia species. Dan tumbuhan yang dominan dekat zon L ialah tumbuhan Soneratia species. Okay. Ini L, ini K. Macam mana kita nak ingat? Kita buat boleh ini gambar ni. Okay. Ini macam tadi tunjuk, ini Avicennia, ini Soneratia, ini pula Rhizophora, ini Bergera. Boleh, siapa yang nak boleh lukiskan ni, boleh lukis. Inilah dia cara ni, insyaAllah. Bergerak ke soalan seterusnya. Terangkan dua penyesuaian tumbuhan yang dinyatakan di A1 untuk bertahan hidup di ekosistem tersebut. Maksudnya dia minta penyesuaian tumbuhan ni, maksudnya ciri-ciri tumbuhan yang ada dekat zon K, zon L. Apa yang menyebabkan dia boleh hidup dekat ekosistem dah lah sebelah air kan. Macam mana dia nak bernafas sebagai semua kan. Okay, jadi cara ciri-ciri dia seperti ini. Yang pertama, dia ada akar ceracak yang bercabang luas yang menyokong pokok dalam tanah lembut, berlumpur serta melindunginya daripada angin laut yang kuat. Itu akar dia. Akar dia, function dia, inilah dia. Lepas tu akar dia pula, sistem akar yang meluas mengumpul sedimen. Sedimen ni maksudnya bahan-bahan organik lah, daripada perebutan tumbuhan, macam-macam lah. Sebab dia kan dekat hujung sungai kan. Jadi kadang-kadang bila ada arus tu bawa lah macam tumbuhan-tumbuhan mati semua kan. Jadi dengan adanya akar tu, dia dapat merangkap. Bila dia merangkap bahan-bahan organik tadi, jadi dia pun dapatlah nutrien-nutrien daripada tumbuhan-tumbuhan mati yang dibawa oleh arus sungai tadi. Macam tu. Yang ketiga, dia ada mempunyai banyak akar pneumatophore. Okey, akar pneumatophore ni yang kalau kita ingat, akar dia yang macam tajam-tajam terkeluar daripada tanah tu. Function dia apa akar pneumatophore ni? Dia untuk menyerap oksigen. Itu function dia. Sebab dia kan dekat dalam air. Jadi dia hujung-hujung sungai. Jadi akar dia tu, kalau kita belajar, akar yang kena dengan air banyak, bila banyak air, macam air tu banyak sangat, akar ni dia tak boleh serap. Nanti lama-lama pokok mati kan. Tapi disebabkan adanya akar pneumatophore ni, jadi dia dapatlah serap oksigen. Jadi dapatlah bagi tumbuhan tu hidup dekat kawasan yang berair. Itu saja soalan nombor 3A. Harap anda semua faham. Sekian, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyambung soalan 3B MRSM. Satu kajian terhadap hutan payu bakau di Malaysia mendedahkan bahawa bilangan ikan daripada setengah spesies di situ adalah 25 kali ganda lebih banyak berbanding di kawasan payu bakau yang telah ditebang. Ini menunjukkan bahawa hutan payu bakau merupakan ekosistem produktif yang boleh menyediakan pelbagai faedah kepada ekonomi negara. Berdasarkan kepada penyataan, berikan dua alasan mengapa ekosistem pada Rajah 3.1 perlu dipelihara dan dipelihara sebagai pulangan kepada ekonomi negara. Jadi ini adalah contoh-contoh jawapan pada soalan ni. Dia 2 markah, jadi lagi banyak kita bagi lagi bagus. Jadi yang pertama ialah sumber makanan kepada negara. Yang kedua, tempat bersarang dan tapak semayan untuk banyak haiwan. Dan yang ketiga, tempat pembiakan haiwan. Dan yang keempat, sumber kayu dan bahan bakar yang banyak. Yang kelima, sebagai tempat ekopelancongan. Dan yang terakhir ialah sumber pendapatan utama bagi komuniti nelayan pantai. Okay, Assalamualaikum. Kita bergerak kepada soalan C. Okey, yang
yang dikata tu rajah 3.2 menunjukkan satu siratan makanan dalam satu ekosistem. Okey, kita boleh tengok kat situ pengguna pertama macam prima. Pengguna prima semua macam arnab beluncas dengan belalang. Pengguna kedua yang makan dia tu. Yang makan dia tu adalah ular, burung hantu dengan burung kecil. Okey, soalan seterusnya. Okey, belalang mengandungi 1500 kilojoule tenaga. Kirakan jumlah tenaga yang diterima oleh burung hantu. Bila kita tengok balik, belalang dimakan oleh burung kecil. Jadi 10% pergi kat burung kecil, 10% pergi kat burung hantu. Jadi 10% kita ambil, lepas tu 10% lagi kita ambil. Jadi dapatlah 15 kilojoule. Okay, terima kasih. Organisma menunjukkan 3 jenis interaksi yang beza antara organisma. Rajah menunjukkan 3 jenis interaksi yang beza antara organisma. So, P, Q dan R. Allahuakbar. Namakan jenis interaksi bagi P, Q dan R dan rajah 3.1. Name the interaction are given as P, Q and R in diagram 3.1. So, kalau P, kita tahu dia ikan remora dengan ikan hiu. So, ni ialah komensalisme. Komensalisme ni adalah hubungan terinteraksi yang satu dapat faedah, satu lagi tak dapat apa-apa. Okey, kalau untuk Q, tikus dengan burung hantu. So, kita jawapan ni ialah mangsa pemangsa. Ini tulis guna jari, so maaf. Kalau untuk R kita nampak dia cendawan dekat kayu mati. Maksudnya ni ialah saprofitisme, iaitu antara hubungan antara organisma yang dia ambil nutrien daripada benda yang mati, macam kulat, fungi, cendawan. Apa tadi? Saprofitisme. Gerak ke soalan seterusnya. Berikan satu faedah kepada ikan yang remora dengan meletakkan diri pada organisma ni. Okey, satu je faedah yang dia nak. Antara salah satu faedah dia ialah dapat pengangkutan percuma. Okay, kalau dia minta 2, apa lagi? Kalau dia minta 2, kita bagi yang satu. Memberi perlindungan kepada haiwan yang lebih besar, mangsa yang besar. Tak, okay. Soalan 3B, rajah 3.2 menunjukkan interaksi antara organisma pada Q. Soalan 1, interaksi organisma pada Q telah digunakan sebagai satu kaedah mengawal populasi tikus di sebuah ladang kelapa sawit. Namakan kaedah itu. Jadi kaedahnya ialah kaedah kawalan biologi. Kawalan biologi adalah kaedah bagi mengawal populasi haiwan tanpa menggunakan racun serangga. Kebiasaannya, interaksi mangsa-pemangsa digunakan sebagai kawalan biologi. Untuk soalan 2, berdasarkan rajah 3.2, terangkan perubahan populasi tikus dan burung hantu. Jadi, untuk soalan 2, sebenarnya kita boleh dapatkan jawapan terus daripada graf. Jadi, apa yang kita boleh lihat di sini, ni ialah stimulus soalan. Predator ialah pemangsa dan prey adalah mangsa. Jadi, poin jawapan yang kita boleh dapat daripada graf ialah kita kenal pasti siapakah mangsa dan siapakah pemangsa. Jadi, daripada
daripada sini kita boleh tahu tikus adalah mangsa, burung hantu adalah pemangsa. Tikus dimakan oleh burung hantu. Apabila tikus bertambah, burung hantu juga bertambah kerana burung hantu mudah mendapat makanan. Apabila populasi burung hantu bertambah, populasi tikus akan berkurang kerana tikus dimakan oleh burung hantu. Apabila populasi tikus berkurang, populasi burung hantu akan berkurang kerana populasi makanannya berkurang. Apabila populasi burung hantu berkurang, populasi tikus akan meningkat kerana populasi burung hantu yang memakan tikus berkurang. Saiz populasi tikus dan burung hantu akan bertambah atau berkurang pada nilai tertentu dan sentiasa berada pada keseimbangan dinamik. Sebenarnya daripada soalan ni, semua poin ni kita boleh dapat daripada graf. Graf ni sebenarnya menunjukkan bilangan mangsa dan pemangsa. Ni kat sini kita boleh tahu bilangan tikus dan bilangan burung hantu. Jadi itu saja untuk soalan 3B. Okey, baiklah soalan C. Rajah 3.3 menunjukkan peranan organisma Y dalam kitar nitrogen. Y dalam kitar nitrogen tu, dia punya nick dia lah pengurai. Fungsi dia ialah sebagai pengurai. Okey, kita tengok dekat soalan dia. Apakah yang akan terjadi kepada kitar nitrogen sekiranya organisma Y tiada dalam ekosistem? Maksudnya pengurai tu tak ada dalam kitar nitrogen tu. Okey. Bila pengurai tak ada, kita kena nyatakan apa yang akan terjadi. Okey. Dia nak 3 markah kat situ. Jadi antara jawapannya ialah organisma mati tidak dapat diuraikan. Itu yang pertama. Yang kedua, mineral atau kalsium dan lain-lain tidak dapat dikembalikan ke dalam tanah. Sebab kita tengok dekat atas ni, Y tu dia akan menguraikan sebatian yang kompleks kepada amonia dan nitrit, iaitu mineral. Jawapan yang lain juga, tumbuhan lain tidak boleh menggunakan mineral. Of course, sebab mineral kat atas tu tak ada. Yang keempat, kesuburan tanah berkurang. Dan seterusnya, kalau kita boleh fikir yang lain, persekitaran akan dipenuhi dengan sampah sarap dan pencemaran alam sekitar akan berlaku. Serta penyakit-penyakit bertambah kerana organisma mati itu tidak dapat diuraikan. Okey, itu sahaja.